بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpahan dan juga kurniaan dan juga kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap diri kita sebagai hamba yang kesemuanya kita akur. Kita adalah hamba yang begitu banyaknya maksiat kepada Allah. Kita adalah hamba yang begitu banyaknya melakukan perbuatan keingkaran demi keingkaran. Kita akur dengan kedudukan hati kita yang serendah-rendahnya, ataupun erti kata yang lain, kita akur dengan kedudukan hati kita yang penuh tawadhu'. Kesemua kita adalah hamba yang begitu banyak melakukan serba kekurangan muamalah hubungan baik kita dengan Allah. Kemaksiatan demi kemaksiatan yang kita lakukan, keingkaran demi keingkaran yang kita lakukan, masih lagi Allah inginkan kebaikan pada kita. Dan alhamdulillah, saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita untuk berada dalam kesibukan beramal dengan amal-amal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selayaknya kedudukan hati kita diterjemahkan dalam kedudukan hati yang bersyukur kepada Allah atas pilihan yang dipilih oleh Allah, atas keizinan yang diizinkan oleh Allah, dan atas bantuan taufiq yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan juga berdoalah kita pada Allah, memohon pada Allah, merayu kepada Allah, memperbanyakkan permintaan, permohonan doa kepada Allah supaya kita sentiasa diistiqamahkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, seperti biasa kitab muzakarah yang kita muzakarah adalah kitab yang berjudul ataupun kitab yang bertajuk Hidayatus Sadikin fi Suluki Maslakin Muttaqin. Kita masih membahas bab yang membicarakan mengenai sifat al-mazmumah, dan kita berada pada penghujung bagi pembahasan ini, iaitu pembahasan mengenai sifat al-mazmumah. Pada edisi kuliah bulanan yang terakhir adalah kita berada pada penghujung pembahasan mengenai sifat al-mazmumah, ataupun kita telah menyebut pembahasan yang ke-9 bagi sifat ini, sifat mazmumah, iaitu mengenai ujum. Seperti mana pembahasan ini disebutkan oleh muallif al-musannif rahimahullah, disebutkan oleh pengarang kitab, sifat al-mazmumah ini telah disebutkan oleh Imam Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Al-Arba'in fi Usuluddin. Terbahagi pada 10 sifat ini. Yang pertama, alhamdulillah, dah pun kita bahas, iaitu pembahasan mengenai syarahut ta'am, tercelanya seorang itu banyak makan, suka makan, atau makan dia itu sampai tahap mengenyangkan.
Yang kedua adalah kita membahas mengenai pembahasan syarahul kalam, tercelanya seorang itu suka banyak bercakap, iaitu suka berbicara. Yang ketiga adalah ghadam, tercelanya seorang itu daripada suka marah ataupun cepat marah. Yang keempat adalah hasad, tercelanya seorang itu daripada memiliki perasaan hati yang dengki kepada orang lain. Dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah, satu kitab yang hangat dibicarakan lebih kurang 3 minggu atau sebulan ni lah, atau sejak kebelakangan ni, kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah. Surau ni antara surau yang dah lama dah ustaz yang ngajar kitab ni hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kitab ni hadis Arba'in An-Nawawiyah pada hadis yang ke-13. Rawahu al-Bukhari wal Muslim fi sahihaihima. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, masing-masing dalam kitab sahih mereka. Daripada sahabat Anas bin Malik, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sahabat yang berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu taala mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak berimanlah salah satu di antara kamu melainkan dia mencintai sesuatu kepada saudara muslim yang lain seperti mana dia mencintai perkara tersebut pada dirinya. Maksud hadis ini mudah untuk kita fahami. La ahadukum, tidak beriman di antara salah satu kamu. Al-Imam Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam kitabnya Jami' Ulum wal Hikam, syarah bagi kitab hadis Arba'in Nawawiyah ini, mengatakan tidak beriman itu bukanlah seseorang tu keluar daripada iman sekiranya dia tak ada sifat baik ini. Maksudlah ahadukum, tidaklah beriman di antara sama kamu, maksudnya adalah tidak sempurnanya iman seseorang itu sehingga dia suka sesuatu ada pada orang lain seperti mana disuka perkara tersebut ada pada dirinya. Bererti sempurnalah keimanan seseorang kalau disuka sesuatu perkara ada pada orang lain seperti mana perkara yang ada pada orang lain tu ada pada dirinya. Ataupun mudah juga untuk difahami, sempurnanya kedudukan iman seseorang kalau disuka satu benda tu ada dekat dia, dia juga suka kalau benda tu ada pada orang lain. Kata Imam Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, sekiranya seseorang yang beriman itu mengamalkan akan hadis ini, nescaya di hatinya tidak memiliki sifat hasad dengki. Orang kalau seorang tu renung betul hadis ni, dia amal, maka hati dia tu tak ada dengki pada orang lain. Kerana apa yang disuka benda tu ada pada orang lain. Orang hasad kan bukan macam tu. Orang hasad ni disuka satu benda, dia tak boleh tengok benda tu ada ke orang lain.
Sebab tu Imam Ibn Hibban rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Rawdatul Uqala, kata Imam Ibn Hibban rahimahullah, orang yang jenis macam ni, dengki ni, dia tak akan boleh bergaul dengan ramai orang. Dia tak boleh ada kawan di jumlah yang banyak, tak boleh. Sebab dia nak tengok dia je yang ada suatu kenikmatan. Dan dia tak boleh tengok orang tu lebih daripada dia. Macam mana boleh ada kawan yang banyak? Maka langkah yang keempat yang perlu kita hati-hati mengenai sifat ini yang bahaya ini adalah mengenai hasad. Terlaknatnya iblis, sehingga pada awalnya dia adalah yang muqarrabin, yang dekat dengan Allah, kemudian dia makhluk yang terkutuk dilaknat sehingga dia jadi kafir, adalah keengganannya ia untuk sujud kepada Nabi Adam AS atas perintah Allah. Kerana apa yang dia kata? Ana khairum minhu, aku ni lebih baik daripada dia. Sehingga dia tu ada sifat hasad terhadap Nabi Adam AS. Yang kelima adalah kita membahas mengenai pembahasan hubbul mal wa bukhul, iaitu tercelanya seseorang yang suka banyak duit, tercelanya seseorang yang suka kepada harta yang banyak, dan masa yang sama bukhul, dan jenis dia ni jenis yang kedekut. Yang keenam yang kita bahas adalah mengenai hubbul jah, tercelanya seseorang itu mencintai jawatan, ataupun tercelanya seseorang itu suka kepada glamour atau suka kepada kemasyhuran, ataupun tercelanya seseorang yang suka kalau diberikan mandat amanah sebagai pemimpin, ataupun tercelanya seseorang yang suka nama dia tu famous. Yang seterusnya adalah hubbud dunya, tercelanya seorang itu mencintai dunia. Sebenarnya hubbud dunya lebih kuranglah pembahasan dia seperti hubbul mal wal bukhul, lebih kurang mutalazim, lebih kurang pembahasannya sama. Kemudian kita bahas mengenai pembahasan takabbur, tercelanya seseorang itu sombong. Takabbur ni apa? Dia rasa dia ni hebat segi ibadah, segi ilmu, segi harta, segi kekayaan, dan dia memandang orang lain dengan pandangan rendah. Dia pandang orang lebih kurang je. Sifat ni orang masjid, orang surau pun ada juga kadang. Ustaz yang naik welfare Alpan, dia pandang tinggi tu. Jenis macam saya ni, ustaz kadang naik Grab, tak ada kereta. Kereta pun pinjam kawan punya kereta. Dia pandang kita lebih kurang. Bahaya sifat ni. Sifat takabbur. Dia ni orang banyak duit, dia masuk hak ustaz yang banyak duit juga. Dia ni kereta besar, hak ustaz kereta yang besar dia masuk lah. Jenis-jenis kita dia ngantuk-ngantuk, lebih kurang. Tapi kalau ustaz yang kereta besar, dia salam, cium tangan dan sebagainya. Kita taklah minta tu, tapi kita minta sungguh-sungguh aja. Setelah membicara soal takabbur, bahayanya takabbur ini, kemudian yang kesembilan adalah kita membahas mengenai ujub. Saya sebut pada edisi kuliah bulanan yang terakhir mengenai pembahasan ini, iaitu memerangi kedua sifat ini yang terakhir. Maksud saya terakhir yang kita bahas sekarang ini, iaitu yang ke-8 dan yang ke-9.
Takabur dan ujub, perangilah ia dengan pedang tawadhu'. Be humble, jadi tawadhu'. Jadi manusia yang rendah hati ataupun rendah diri, tawadhu'. Kenapa kita sombong dengan orang? Kita pun tak tahu kita ahli syurga atau ahli neraka. Betapa ramai orang duduk dalam rumah yang besar di dunia, sedangkan di akhirat tempatnya berada dalam neraka. Kita pun tak tahu di mana perjalanan akhirat kita. Macam mana kita boleh rasa sombong dengan ibadah, dengan ilmu, dengan harta, jawatan, pangkat, keturunan, kecantikan. Yang terakhir, yang ke-10 adalah ar-riya. Ini habis last. Jadi si kuliah bulanan yang akan datang nanti kita sambung yang baru pula lah. Ar-riya, tercelanya seorang memiliki ar-riya dalam hatinya. Ar-riya itu apa? Seseorang yang melakukan satu amalan kebaikan, dia berkeinginan supaya amalan kebaikan dia ditunjuk pada orang lain supaya mendatangkan pujian terhadap dirinya. Ini ar-riya. Apa ancaman bagi orang yang riya? Sebab tu kalau kita tengok para salafus salih, mereka suka kalau orang tu melihat diri mereka ni tak ada apa-apa amal. Sebab tu membicarakan soal riya, hubbul jah, suka kepada kemasyhuran, perangilah ia dengan pedang ikhlas. Ikhlas adalah seorang hamba yang melakukan amalan saleh wajhillahi ta'ala. Dia melakukan amalan saleh tersebut semata-mata untuk meraih keredaan Allah atau sukanya Allah pada ibadah yang dilakukan. Ikhlasnya Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala, menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam kitab Minhajul Qasidin Mufidus Sadiqin, karya atau karangan Imam Ibn al-Jawzi rahimahullah. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu khalifah ar-rabi', khalifah yang last sekali, khalifah yang keempat. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu satu hari jalan, kemudian ada seorang melihat khalifah mereka ni, pemerintah, pemimpin mereka berpakaian dalam keadaan terbalik. Bajunya tu terbalik. Kemudian seorang lelaki ni datang dan mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, ya Khalifah, lihatlah bagaimana pakaian yang Tuan Khalifah pakai." Maksudnya pakaian Sayyidina Ali ni terbalik lah. Sayyidina Ali melihat pakaiannya dan mengatakan terima kasih lah. Dan orang ni pun dinampaklah Sayyidina Ali ni nak bagi elok balik. Kemudian orang tegur ni pun dia dah jalan. Kemudian dia saja tengok belakang, ternyata Sayyidina Ali tengah berjalan still atau masih dalam keadaan pakaian tu duduk terbalik lagi. Maka datanglah lelaki tersebut sekali lagi dan mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, ya Khalifah, tadi saya dah tegur pakaian terbalik dan aku melihat reaksi engkau nak bagi elok balik, ternyata berjalan yang engkau masih dalam keadaan pakaian terbalik." Jawab Sayyidina Ali, "First time, pertama kali di rumah aku telah memakai pakaian ini, sudah aku niat wajhillahi ta'ala. Aku pakai ini adalah kerana Allah. Dan aku telah memakai dengan tanpa sedar pakaian ini dalam keadaan terbalik. Dan datanglah engkau telah menegur
keadaan pakaianku ini, nanti kalau aku bagi terbalik bagi elok, terbaliknya pakaianku ni adalah kerana engkau, sudah tak jadi lagi kerana Allah. Biarlah pakaian ni dalam keadaan terbalik, asalkan telah ku niatkan kerana Allah dan ia telah menutupi auratku, daripada aku melakukan sesuatu selain Allah. Apa maksud ibarah, moral of the story, kisah ini? Orang ikhlas ni dia tak hirau dah pandangan orang. Yang penting amal yang dilakukan tersebut, sesuatu yang dikerjakan dilakukan sudah untuk meraih keredaan Allah. Apa pandangan orang diletak belakang. Pelik kan orang tu beramal kerana orang, sedangkan rezeki Allah yang beri, sedangkan nyawa Allah yang beri, kehidupan Allah yang beri, pahala juga Allah yang beri. Hidup pun di atas muka bumi Allah, di akhirat pun akan hadap Allah. Habis itu kenapa amalkan sesuatu perbuatan amal saleh kerana selain Allah? Sebab tu Allah punya marah sangat dengan orang yang riak ini, sehingga wa isnadus sahih, dengan sanad yang sahih, Nabi SAW bersabda, ketika orang yang beramal dengan riak di dunia dihadap di hadapan Allah di akhirat, dan Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, telah pun engkau beramal dengan amalan ini, amal itu kerana fulan bin fulan, fulana binti fulana, fulan bin fulan, maka pahala yang kau lakukan tersebut tidak ada pahala di sisi kami, melainkan pahala tersebut engkau haraplah kerana fulan bin fulan, fulanah binti fulanah, haraplah kepada mereka kerana telah pun engkau beramal kerana mereka. Rawahul Bukhari wal Muslim fi sahihaihima. Ada 3 hamba hadap di hadapan Allah. Sebelum orang kafir masuk neraka, mereka ini beriman dulu masuk dalam neraka. Siapa? Pengamal riak. Pertama, Allah Subhanahu wa taala hadapkan di hadapan Allah orang yang berilmu. Allah Taala berfirman, wahai hambaku, aku berikan ilmu akan kamu, apa yang kau manfaatkannya? Hamba tersebut mengatakan, ya Rab, kau berikan ilmu kepadaku, telah aku sibukkan dengan ilmu untuk menyampaikan ilmu, belajar ilmu, mengajarkan ilmu, hanya ikhlas untuk meraih keredaanmu ya Allah. Allah Ta'ala berfirman, anta kadhib, engkau bohong. Aku berikan ilmu kepada kamu dan engkau manfaatkannya dengan penuh riak, supaya orang mengatakan diri engkau sebagai orang yang alim. Tidak ada hari yang bagi celaka bagi kamu fi hadhil yaum, pada hari ini. Maka datanglah malaikat Zabaniyah mengheret dia, kemudian campak dia masuk dalam neraka. Pada orang kafir tak rasa lagi tu siksaan pedih azabnya neraka, orang alim rasa terlebih awal. Yang kedua adalah jihadun fi sabilillah. Satu orang yang jihad pada medan fi sabilillah, masuk pada medan peperangan, dia syahid. Allah Ta'ala hadapkan dia di hadapan Allah, kemudian Allah Ta'ala berfirman, wahai hamba aku, telah aku berikan kekuatan dan keberanian kepada engkau, apa yang kau manfaatkannya? Maka dia mengatakan, ya Rab, telah engkau berikan qawi, kekuatan padaku, keberanian kepadaku, telah aku manfaatkan untuk jihad pada fi sabilillah, di jalanmu ya Allah, demi untuk menegakkan kalimahmu ya Allah. Allah Ta'ala berfirman, anta kadhib, engkau bohong. Telah aku berikan keberanian kepada engkau, kekuatan, engkau gunakan untuk berperang supaya dikatakan engkau sebagai pahlawan. Tidak ada hari yang hina bagi kamu, melainkan pada hari ini datang malaikat Zabaniyah, itu malaikat ditugaskan oleh Allah untuk mengheret ahli neraka, kemudian malaikat Zabaniyah mencampak dia masuk dalam neraka. Yang ketiga siapa? Ahlus sadaqah. Allah Ta'ala berfirman, wahai hamba aku, telah aku berikan harta yang banyak, kekayaan kepada kamu, apa yang kau gunakannya? Maka dia mengatakan, ya Rab, ya Allah, engkau telah berikan kekayaan harta yang banyak padaku, telah aku manfaatkan dengan sadaqah.
wajhillahi ta'ala, ikhlas untuk meraih keridhaan-Mu ya Allah. Allah Ta'ala berfirman, anta kadhib, engkau berbohong, aku telah kayakan engkau dengan engkau bersedekah supaya dikatakan engkau ni dermawan. Tidak ada hari yang celaka bagi engkau melainkan pada hari ini. Maka datanglah malaikat Zabaniyah, heret dia, kemudian campak dia masuk dalam neraka. Maka para salafus salih, mereka menampakkan diri mereka ni macam orang jahil, macam orang tak ada ilmu, macam orang langsung tak ada amal. Padahal mereka lah di waktu tahajud menghabiskan ibadah dengan tangisan doa dan sujud kepada Allah. Padahal mereka lah banyak sedekah, tapi sedekah mereka sembunyi. Mereka lah puasa, tapi mereka menampakkan seolah-olah diri mereka dalam keadaan memiliki kekuatan. Ibn Rajab Al-Hanbali ketika membicarakan dalam kitabnya Lataiful Ma'arif mengenai puasa sunat, mengatakan letakkanlah minyak pada bibirmu. Jangan bagi nampak kering. Jangan bagi boleh orang detect, oh kita ni tengah puasa, jangan. Bahkan salafus salih, orang salih terdahulu, biasa kalau tak nak dicop sebagai ahli berpuasa, puasa sunat maksud saya, biasa bawa satu cangkir, pergi dekat surau ataupun masjid, saja-saja masukkan corang cangkir tu dekat mulut, seolah-olah macam air keluar, buat macam tu, tunjuk depan orang, supaya tak nak orang boleh tahu dia tengah berpuasa. Al-Imam Sayyidina Dawud At-Ta'i rahimahullah selama 40 tahun. Selama 40 tahun puasa, siapa pun tak tahu dia tengah berpuasa selama 40 tahun. Isterinya akan berikan bekal, kemudian dia akan keluar daripada rumahnya. Dalam perjalanan nak sampai di tempat kerja, kerana dia seorang pedagang menjual kain, dalam perjalanan nak sampai dekat pasar, biasa fakir miskin ada di kaki lima, diberikan makan tersebut. Bila sampai di tempat kerja, orang sangka, oh dah ada makan dah ni. Padahal inilah cara ia berpuasa. Bila sampai di rumah, isteri pun sangka, oh dah makan dah bekal yang diberikan. Sampainya pada waktu maghrib, azan, barulah ia makan. Ternyata makannya itu adalah buka puasa. Maka ilmu ini bukan soal awak jalan dengan penuh gaya, pakai rida, pakai serban, pakai jubah, kan? Ilmu sejauh mana awak ikhlas, masyghul fil ibadah, kesibukan ibadah kepada Allah. Jadi, untuk mengubati ke-10 sifat yang parah, bahaya ni, mazmumah ini, caranya adalah khaufillah wa khaufil akhirah. Takut pada Allah dan takut pada akhirat membakar ke-10 sifat ini. Takut pada Allah dan takut soal berkaitan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Hanya saja hamba-hamba yang takut akan Allah daripada kalangan hamba-hamba Allah yang berilmu. Tahajud tidak menambahkan kedudukan hati takut pada Allah. Ilmulah akan menambahkan ketakutan hati pada Allah. Ketakutan hati pada Allah lah membuat seseorang itu istiqamah dalam tahajud. Ibadah tak mendatangkan ketakutan pada Allah, tapi ilmulah menjadikan kedudukan hati takut pada Allah. Hati takut pada Allah lah mendatangkan kekuatan untuk seseorang melakukan ibadah. Dalam surah Ar-Rahman, surah ni saya yakinlah ramai daripada kalangan jemaah suka surah ni. Kerana Allah Subhanahu wa taala ulang-ulang menyebutkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Pada ayat yang ke-46 firman Allah, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan orang yang takut di akhirat dia akan hadap di hadapan Allah, untuknya akan diberikan 2 syurga. Siapa ni?
Al-Imam Sayyidina Mujahid rahimahullah, Ibn Rajab dalam karyanya At-Takhwif Minan Nar menyebutkan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Sayyidina Mujahid rahimahullah. Surau ni saya tak tahulah ada ustaz yang ngajar tafsir ataupun tidak. Andai kata adalah, ataupun mana-mana pengajian online ke atau offline, tuan-tuan hadir pada majlis kuliah yang syarah mengenai tafsir ayat-ayat Al-Quran, biasa tuan-tuan akan dengar nama ulama ni Imam Mujahid rahimahullah. Imam Mujahid rahimahullah antara ulama yang banyak mensyarah ayat-ayat Al-Quran. Imam Mujahid ulama tabi'in, anak murid para sahabat. Imam Mujahid rahimahullah kata, apa maksud ayat tadi? Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan orang yang takut di akhirat, dia akan hadap di hadapan Allah, untuknya 2 syurga. Maksudnya adalah seseorang yang ada di dunia, dia berhadapan dengan maksiat, siapa pun tak tengok dia, dia nak buat maksiat tersebut, kemudian dia teringat di akhirat dia akan hadap di hadapan Allah, timbullah ketakutan dalam hatinya, kemudian dia pun meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. Untuk orang ni lah di akhirat Allah bagi double 2 syurga untuknya. Kenapa Allah tambahkan kedudukan kenikmatan syurga untuknya? Kerana siapa pun tak nampak, kerana takut nanti akhirat hadap di hadapan Allah, tundukkan nafsu syahwatnya untuk melakukan perbuatan maksiat tersebut. Kerana begitu dia mementingkan pandangan Allah dan di akhirat akan hadap di hadapan Allah, punya dia ada takut, Allah bagi double 2 kenikmatan syurga. Kita kalau takut dengan bos datang kerja awal, kita dapat duit gaji lebih sikit lah. Punya nak jaga hati bos kan? Ini Allah. Punya hamba memiliki ketakutan kepada Allah, sehingga siapa pun tak nampak. Boleh je dia kata, buat maksiat nanti taubat lah. Menghalangi dia disebabkan kerana dia memikir soal akhirat akan hadap di hadapan Allah. Ada satu kisah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih. Kisah ini disyarah oleh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Diriwayatkan ar-rajul, ada satu orang lelaki. Dia ni satu orang ayah. Cerita ni sahih, riwayat sahih. Hatta Imam Bukhari riwayatkan. Ar-rajul, satu orang lelaki, dan dia satu orang ayah. Qabla al-maut, sebelum dia mati, dihimpunkan anak-anak dia. Apa dia kata ke anak-anak dia? Dia kata, wahai anak-anakku, apakah pandangan kamu terhadap diri ayah ni? Maka anak-anak dia kata, ya abi, wahai ayah, menurut kami ayah ni orangnya jenis baik. Dia kata, tidak wahai anak-anakku, disebabkan kerana aku menyedari bagaimana hubunganku dengan Allah Subhanahu wa taala. Sambungan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. Diriwayatkan seorang lelaki yang termasuk dirinya adalah sebagai seorang ayah, sebelum dia menemui ajal kematian, dia bertanya kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, apakah pandangan kamu terhadap diri ayah ni?" Maka mereka mengatakan, "Wahai ayah, ayah ni adalah orang yang baik." Kemudian ayah ni mengatakan, atau lelaki ni mengatakan, "Wahai anak-anakku, ayah sedar bagaimana hubungan ayah dengan Allah. Ayah ini adalah daripada kalangan hamba Allah yang derhaka. Wahai anak-anakku, sekiranya ayah telah menemui ajal kematian, maka jenazah ayah nanti tolonglah kamu bakar. Jenazah ayah tolong dibakar. Setelah kamu telah bakar jenazah ayah ni, kemudian tumbuklah jenazah ayah ni. Pada bakar jadi abu. So abu mayat tu tolonglah ditumbuk sehingga jadi halus. Kemudian ambillah abu mayat ayah ni, pergi pada tanah yang lapang, pergi tabur kat situ. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di akhirat Allah hadapkan dia di hadapan Allah. Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan dia ni ada dua sudut lah. Satu, ada sudut positif dia lah. Dia memiliki hati yang begitu terlampau takut pada Allah. Yang ketiga, sudut negatif dia kenapa? Dalam riwayat tersebut, tolonglah bakar jenazah ayah, kemudian abu mayat ayah ni tolong tumbuk jadi halus, kemudian letakkan pada tempat yang luas, letakkan di situ atau tabur dekat situ. Kerana itu cara ayah nak elak supaya di akhirat supaya ayah tak hadap Allah di akhirat. Maka ini sudut negatif dia lah. Kerana dia memiliki i'tiqad yang dalal, yang sesat. Dia memiliki aqidah yang tak betul. Dia kata dengan cara bakarnya jenazah dia, ini cara yang dia pandang terbaik supaya di akhirat tak hadap di hadapan Allah. Padahal satu orang dimakan oleh binatang buas, rangka tubuh dia tu ada dalam perut buaya misalnya, dia pun tak akan elak untuk hadapi alam barzakh. Jangan cerita besok di akhirat hadap no. Lepas mati first yang akan hadap adalah kubur. Rawah Ahmad fi Musnad, hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitabnya Musnad. Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu sekiranya lalu pada kubur akan nangis. Sehingga dalam riwayat menangisnya Sayyidina Utsman sehingga membasahi janggutnya. Biasa sahabat akan kata, "Ya Utsman, engkau duduk dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bicarakan soal jannah wan nar, syurga dan neraka, tak nangis pula macam ni?" Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu mengatakan, "Aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya bila matinya seorang itu, maka yang pertama yang dia akan hadap adalah kuburnya. Sekiranya dia mendapati kuburnya adalah tempat yang susah, maka perjalanan seterusnya akan lagi susah lagi. Sekiranya dia mendapati kehidupan dalam kubur itu dimudahkan, maka perjalanan yang akan datang akhirat akan lebih mudah lagi." Kubur pun seorang tak akan terelak walaupun dia mati dalam keadaan terbakar atau mati dimakan oleh binatang buas. Siapa pun tak urus jenazah dia. Dia pun tak akan elak nanti alam barzakh. Maka dia memiliki i'tiqad, pemahaman yang sesat. Kononnya dengan cara bakar ni, di akhirat tak akan hadap di hadapan Allah.
Ketika di akhirat Allah hadapkan dia di hadapan Allah, Allah Ta'ala Al-Alimul Hakim. Allah Ta'ala maha bijaksana lagi maha mengetahui. Allah bertanya kepadanya, Ya ibadi, wahai hamba-Ku, kenapakah sedemikian wasiat yang kau wasiatkan untuk anak-anakmu? Maka dia mengatakan, kerana ketika ayah dia ni suruh lakukan sedemikian, ternyata setelah dia menemui kematian, anak-anak dia buat apa seperti diwasiatkan. Ketika dia hadap di hadapan Allah, Allah tanya kenapa? Maka dia mengatakan, Ya Allah, inni akhafullah, aku takut padamu ya Allah. Dalam riwayat lain, aku takut terhadap kemurkaanmu ya Allah. Dalam riwayat lain, aku takut terhadap siksaan azabmu ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini sudut positif dia ada takut pada Allah. Ini sudut positif, dia ada sangat takut pada Allah. Setelah Allah mendengar dia mengatakan dia takut kepada Allah, siksaan murka Allah, kemudian Allah Taala berfirman, Ya ibadi, wahai hamba-Ku, aku ampunkan seluruh dosa-dosa kamu. Tuan-tuan, sayangnya Allah kepada orang yang penakut, iaitu takut kepada Allah. Dia ni penakut soal akhirat kepada Rabbnya Allah. Punya Allah sayang meskipun dia ada i'tiqad, akidah yang sesat, tetap diampuni oleh Allah kerana memiliki hati yang takut pada Allah. Sekarang ini sudah hilang daripada kita. Takut mati. Tapi takut pada Allah yang akan kita hadap, itu kita tak ada. Imam Al-Khattabi rahimahullah mengatakan, berdasarkan hadis ini, kata Imam Al-Khattabi rahimahullah, I'lam, ketahuilah olehmu, seorang penuntut ilmu, meskipun dia adalah seorang yang mengajar ilmu, dia bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan dia ada ikhlas dengan ilmu yang dipelajarinya, kemudian dia takut kepada Allah, kadang-kadang dia maksiat pada Allah, kadang-kadang dia maksiat pada Allah, dia lebih berhak lagi di akhirat dapat pengampunan Allah berbanding lelaki dalam riwayat Sahih Bukhari ini. Kita i'tiqad aqidah insya-Allah dalam keadaan baik. Kita usaha walaupun balik lambat kerja pun datang kuliah juga. Padahal kadang tu yang ngajar ataupun tak adalah famous mana pun. Kena macam orang macam saya, bukan mana, tak ada langsung famous. View tu paling kurang saya. Tuan-tuan buka Al-Kahfi punya YouTube tu, paling kurang video saya. Saya pun kesian ke empunya YouTube tu. Janganlah bubuh video saya kan. Kecil hati saya. Bukan tak ada lagu tau. Kesian dekat dia. Orang tengok kurang. Sumpah demi Allah saya cakap. Wallahi saya cakap. Kadang orang duduk tu dia tak tengok ustaz mana yang cakap. Tapi dia nak ilmu. Ilmu membentukkan kedudukan hati dia takut pada Allah. Meskipun dosa mengatasi amalan pahalanya, hati yang takut pada Allah akan menyelamatkan dia di akhir. Dalam kitab yang sama At-Takhrij minan Nar, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah meriwayatkan, setelah Allah menyempurnakan ciptaan syurga, syurga bertanya kepada Allah, Ya Rabbuna, wahai Tuhan kami, telah pun engkau ciptakan kami dengan jamilu jiddan, indah sangat-sangat. Telah engkau ciptakan kami berbagai jenis-jenis nikmat dengan penuh kenikmatan. Ya Rabbuna, wahai Tuhan kami, siapakah yang hamba-hambamu yang akan menikmati kami? Apa jawab Allah? Wahai syurga, yang akan menikmati kamu adalah daripada kalangan hamba-hambaku yang ibadah kepadaku dalam kedudukan hati mereka yang takut akanku. Takut pada Allah membakar ke semua sifat 10 mazmumah tadi itu.
Yang kedua, takut soal neraka. Tuan-tuan, hadis Arba'in An-Nawawiyah di depan kanan saya lah. Di kiri tuan-tuan, meja kalau kiri lah, tuan-tuan kiri, saya kanan. Syarah hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kitab ni, hadis Arba'in, fi hadis Rabi' Rawah al-Bukhari wal Muslim fi sahihihima an Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala qala. Hadis Arba'in Nawawi, pada awal kuliah saya sebut, ini kitab yang hampir sebulan kita duk dengar hangat sungguh kitab ni. Di Malaysia lah. Di negara lain biasa-biasa je. Kat Malaysia ni dekat hampir 1 bulan, kita yang tak pernah dengar hadis Arba'in, kita mulai kedengaran hadis Arba'in, hadis Arba'in. Buka TV3, berita pun sebut juga pasal hadis Arba'in. Oh, hebatlah hadis Arba'in. Memang hebatlah. Hadis Arba'in, oh hebatlah. Kenapa? Nanti dalam edisi kuliah lain saya akan sebut nanti. Fi hadis Rabi', dalam kitab ni, pada hadis yang keempat. Hadha al-hadis tawil. Hadis ni panjang sikit. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan, Bukhari Muslim sahabat yang meriwayatkan hadis ini, Abdullah bin Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk meniupkan roh kepada janin ataupun bayi yang ada dalam perut seorang ibu, setelah itu Allah memerintahkan malaikat untuk menulis 4 hal tentang diri bayi tadi itu. Pertama adalah rezeki, tulis soal rezekinya. Wa ajali, ditulis soal kematiannya. Wa amali, ditulis soal apa amalan perbuatan yang dia akan buat nanti. Yang keempat, syaqiyun aw sa'idun. Wah, ini yang takut ni. Soal rezeki, Nabi hadis dalam sanad sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rezeki akan mengejar seseorang seperti kematian mengejar seseorang itu. Dia tak cari pun rezeki akan pergi cari dia. Macam mana seorang tak cari mampui cari dia. Seorang tak cari Israel akan cari dia. Itulah soal rezeki. Sanad hadis sahih. Nih, yang keempat nih, syaqiyun aw sa'idun. Syaqiyun celaka, sa'idun bahagia. Apa maksud hadis ini? Syaqiyun aw sa'idun. Syaqiyun celaka tadi ahlun nar. Sa'idun iaitu bahagia adalah ahlul jannah. Saya, tuan-tuan, semua kita telah ditakdir oleh Allah ahli syurga atau ahli neraka. Pernah terfikir tak? Hidup 50 tahun, 40 tahun, pernah terfikir Allah takdirkan aku sebagai ahli apa? Orang kenal kita ahli saham. Orang kenal kita ahli jual emas. Orang kenal kita sebagai ahli bisnes, ahli korporat. Hadap di hadapan Allah, Allah nilai kita ahli apa tu? Tuan-tuan, Rawahul Bukhari wal Muslim fi sahihima. Hadis sahih Bukhari dan Muslim daripada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan ada satu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah tinggal. Bahkan dalam satu hari banyaknya Nabi akan doa dengan doa ini. Dari sahabat lain, riwayat Bukhari Muslim, andai katalah Nabi sallallahu alaihi wasallam doa dengan doa lain, tetap Nabi akan selit juga dengan doa ini. Tuan-tuan, doa ni punyalah kerap Nabi doa. Saya hafal, tuan-tuan hafal, budak kecil ni pun hafal juga. Punya nak bagi tahu kerapnya Nabi doa, kita sebagai umatnya pun hafal juga. Saya berani sumpah janji semua hafal. Nah, yang belakang tu bawa buka pintu tu, dia pun budak tu pun akan hafal juga. Dia kata, aku tak tahu apa aku kena. Apa benda tu, aku dengar je lah doa. Doa apa tu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Tuan-tuan, Nabi kalau doa dengan doa tu banyak menunjukkan Nabi risau terhadap perkara tersebut. Perkara tu bukan soal kemiskinan. Kita je takut miskin. Nabi tak takut miskin. Umat hari ini ditimpa dengan musibah ketakutan terhadap kemiskinan. Apa punya bala lah ni. Nah,
Sedangkan Nabi SAW berdoa, Ya Allah, jadikanlah aku miskin, hidupkanlah aku miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, di akhirat bangkitkanlah aku dengan orang-orang fuqara wal masakin, dengan fakir miskin. Menunjukkan Nabi langsung tak ada takut soal kemiskinan. Tapi Nabi takut apa ni? Sampai Nabi kerap doa ni. Apa Nabi minta? Ya Allah, berilah kebaikan kami di dunia dan juga akhirat. Pelihara kami daripada azab siksaan neraka-Mu, Ya Allah. Nabi pun masih fikir soal neraka, banyak doa pada Allah supaya dielak daripada neraka. Kita sebagai umatnya, satu hari berapa banyak kali kita minta pada Allah supaya dipelihara daripada neraka. Padahal Nabi confirm akan masuk dalam syurga. Kita tak tahu lah weh, mana perjalanan akhirat kita nanti. Jangan kerana terlampau takut miskin melupakan ketakutan kita soal ahli syurga atau ahli neraka. Jangan kerana ketakutan dunia yang akan datang melupakan kehidupan akhirat yang akan datang. Nabi yang sempurna. Rawahu Syaikhan wa rawahu muttafaqun alaih. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Semua kita pernah dengar. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan pernah satu malam giliran Nabi tidur dengan aku sehingga kulit Nabi telah bersentuhan dengan kulitku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Aisyah, apakah engkau izinkan aku, benarkan aku untuk aku tinggalkan engkau menghadap Rabb untuk dengan ibadah salat? Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Tuan tidur dengan saya sangat menyukainya. Sekiranya Tuan meninggalkan saya untuk mendirikan salat, ini lebih saya sangat sukai. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Nabi salat malam, Nabi nangis. Mana kita salat nangis hari ini? Manusia yang sudah ada jaminan syurga lagi masih salat nangis lagi, kita macam mana? Sedangkan kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa Tuan giat melakukan ibadah salat sedangkan sekiranya dosa Tuan yang lampau akan diampuni oleh Allah. Sekiranya dosa Tuan yang akan datang, kalaulah Nabi buat, Nabi tak buat. Kalau Tuan lakukannya pun disedia diampunkan oleh Allah. Nabi yang sempurna sehari banyak berdoa supaya dipelihara daripada neraka. Kita fikir soal ni? Hadirin tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya semalam sebut pada kawan saya. Tuan-tuan, ramai ahli korporat sekarang ada dalam kubur. Dulu mereka ahli korporat. Dulu mereka ni, kata-kata mereka, ke kanan, semua akan ke kanan nanti. Mereka digerun oleh orang. Sekarang mana mereka dalam kubur yang sempit. Apa yang mereka nak? Projek ke? Kalau ditanya pada mereka, sekiranya kamu di dunia, apa yang mereka nak? Mereka nak seperti mana yang kita tengah menikmati ini. Mereka tak mau dah kekayaan, bangunan mewah, projek, semua dah tak mau dah. Yang mereka angan-angan saat ini, boleh amal macam kita ni. Kita berada pada amalan ini diangan-angankan oleh ahlul kubur. Untung. Sahabat Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu diriwayatkan oleh Imam Abdullah bin Al-Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhud. Kata Amr bin Al-As, sekiranya orang itu mengetahui ngerinya hakikat neraka itu, nescaya dia akan menjerit sehingga tak ada suara, nescaya dia akan rajin salat sampai tulang dia akan patah nanti. Tuan-tuan, Abu Talib Al-Makki kata, nak mudah bangun tahajud ada beberapa amalan. Antara amalannya adalah ingat mati. Orang kalau sebelum tidur dia ingat mati, tak bangun tahajud, teruk dia. Orang yang ingat mati sebelum tidur boleh subuh qada, tak tahu. Padahal rawahu Tabarani fi Mu'jam wa rawahu Tabarani fi Majmu' Az-Zawaid wa rawahu Tirmidzi fi Sunan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang takut akan neraka itu tidak banyak tidur. Macam mana boleh lena tidur sedangkan tak tahu ditidur sebagai ahli syurga atau ahli neraka? Bilal ibn Sa'ad rahimahullah mengatakan, berapa ramai orang tidur pada rumah-rumah yang besar, memiliki rumah yang bertingkat-tingkat, makan yang sedap-sedap, hujung-hujung di akhirat tempatnya adalah dalam neraka. Apalah nikmat sangat yang dinikmati tadi. Tuan-tuan kalau fikir soal ini, tak akan ada dengki dengan orang ada rumah 2-3 tingkat. Rumah satu orang dia ada 2, 3, 4 banglo, langsung kita tak akan iri hati dengan dia.
Dia pun tak tahu hujung mana, kita pun tak tahu hujung mana. Orang ada Wildfire, ada Alphard, Lamborghini, itu. Apa yang kita nak cemburu dengan dia? Kita tak tahu di akhirat besok kita ahli apa. Jangan lupa pembahasan ini kalau besok pergi kerja, tengok orang ada kereta besar, tengok ada rumah besar, jangan lupa riwayat mengenai ini. Ingat betul-betul Apa pun kita hadap yang meresahkan kita soal keduniaan, ingat balik keresahan yang hakiki yang akan kita tempuh soal akhirat kita nanti. Moga-moga kesemua kita husnul khatimah. Moga-moga kubur kita raudhah min riyadil jannah. Moga-moga kita masuki syurga tanpa hisab, tanpa dimasukkan terlebih awal dalam neraka. Moga-moga dimasukkan syurga tanpa hisab. Begitu juga keadaan kita, keadaan isteri kita, keadaan anak-anak kita. Moga-moga urusan dunia kita dimudahkan oleh Allah, begitu juga urusan akhirat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum akhiri kuliah saya minta maaf. Andai kata sepanjang tempoh si kuliah mana tahu ada kata-kata saya yang tergoreskan hati tuan-tuan, saya minta maaf sangat-sangat. Yang seterusnya saya hajat macam biasalah daripada kalangan jemaah muslimin tuan-tuan semua. Saya nak minta bantuan dan sumbangan, iaitu bantuan dan sumbangan berupa doa untuk saya, untuk isteri saya dan untuk anak saya. Dan terima kasihlah sebelum ni tuan-tuan doakan untuk anak saya yang dalam keadaan peramatang ataupun lahir tak cukup bulan, 2 bulan bertarung nyawa di Hospital Shah Alam. Doktor kata 50-50 dan alhamdulillah sampai sekarang dalam keadaan baik. 15 hari bulan ni dah cukup setahun dah. So jazakumullah khairan, syukran kathiran jiddan. Terima kasih banyak-banyak sangat kepada kesemuanya. Yang seterusnya, tanamkan niat untuk bangun tahajud. Tuan-tuan yang saya kasihi, yang saya cintai, dengar betul-betul hadis sahih Allah Ta'ala berfirman, fi kulli laylatin, setiap malam Allah panggil kita. Setiap malam di waktu tahajud Allah Ta'ala panggil kita, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, siapa di kalangan kamu hambaku yang pendosa, bangunlah ketika waktu ini, mintalah pengampunanku, nescaya aku ampunkan seluruh dosa-dosa kamu. Mana waktu tu kita? Buat apa kita waktu itu? Raja segala raja panggil kot waktu tu. Raja di dunia panggil waktu tu, ketuk pintu rumah kita, nak selesaikan hutang kita, bangun tak? Ini betul-betul saya tanya ni. Cuba fikir betul-betul. Nanti tuan-tuan balik, 4 pagi, raja datang. Tak, bukan kita menghadapnya tahu. Raja sendiri datang rumah kita, ada hutang. Ni, bak sini saya selesaikan. Hutang TV tak habis lagi, hutang kereta 2, 3, 4, 5, 10 biji tak habis lagi. Hutang rumah pun tak habis lagi. Hutang kowe pun tak habis lagi. La haula wala quwata. Tilam kowe punya hutang. Ya Allah, tak habis. Tapi Allah Ta'ala panggil kita, ya ibadi, wahai hambaku, siapa di antara kamu yang aku nak perkenankan doanya, bangunlah ketika waktu ini, akan ku perkenankan doa kamu. Punyalah belagak kita ni, Allah panggil kita setiap malam, boleh kita tidur. Raja di dunia datang, kita rasa, oi, aku ni adalah rakyat yang derhaka kepada raja. Boleh sebut macam tu. Raja segala raja panggil kita setiap malam, mana kita waktu tu? Kalau raja di dunia panggil, kita rasa kurang hajar tak bangun ni. Allah panggil kita setiap malam. Allah tahu, Allah. Yang bagi kita rezeki, nafas, yang mencampakkan kesayangan isteri kepada kita, mencampakkan hati kasih sayang anak-anak pada kita, Allah. Banyak benda yang kita takut, dimudahkan Allah yang mudahkannya. Allah yang akhirat yang akan kita hadap, setiap malam panggil kita. Setiap malam. Tak jemu-jemu Allah panggil kita. Kurangnya respect, keta'ziman memuliakan Allah. Sehingga waktu tu kita boleh tidur. Kalau orang nak datang bagi duit, kita boleh bangun. Allah nak bagi lebih besar daripada duit. Maghfirah, pengampunan Allah. Yang seterusnya, sebelum tidur, maafkan kesalahan saudara muslim di belakang kita yang kita tak tahu apa salah mereka dengan kita, just maafkan je lah ya. Kerana ia merupakan amal yang mudah masuk dalam syurga seperti riwayat Abdullah bin Amr bin Al-As
radhiyallahu anhu. Akhir kalam yang baik itu datang daripada Allah, salah silap kelemahan kekurangan datang daripada diri saya sendiri. Hakikatnya qadrihi khairi syarri min Allah taala. Hakikatnya segala sesuatu baik dan juga buruk kullu min indillah. Kesemuanya hakikat datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Ilaihil ma'ab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.